Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Duit tepi mengungkap hubungan antara manusia dan duit. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, duit tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menyumbangkan duit ini ke arah keberkatan dalam hidup kita. Salam Duit Tepi. Anda bersama saya Zokri Idris dalam siri podcast Duit Tepi. Dan pada minggu ini kita ada Papayan ataupun lebih dikenali sebagai Yen. Dalam siri podcast kita pada hari ini. Okey, Yen, kita nak mulakan secara ringkasnya lah kan. Pekerjaan sebagai wealth planner ni macam mana sebenarnya? Banyak kan orang dengar wealth planner lah, life planner, takaful agent, consultant dan sebagainya. Jadi kami ni sebenarnya adalah sebagai seorang perunding yang membantu orang ramai macam mana cara untuk selamatkan ataupun lindung duit mereka. Ada orang kata, kalau ambil apa yang kami tawarkan ni, adakah boleh elak musibah? Tak, bukan pasal elak musibah. Dia mengelakkan supaya duit kita dibocor. Dia tak terus keluar untuk bayar musibah tu. Dia melindungi lah. Kami adalah pemudah cara macam mana cara you nak lindung duit you. Itu satu perspektif yang baru sebenarnya Yen pada pendengar kita. Sebab apa yang kita tahu kan, duit ni kita dapat dan kita laburkan. Betul. Kita dapat gaji, kita belanja. Betul. Tapi apa yang Yen cakap tadi tu, dengan duit yang kita ada dan mungkin yang akan datang yang kita ada, macam mana kita nak lindungkan duit kita. Penting juga duit dalam kehidupan kita ni. Penting lah. Sebab kita dapat duit adalah untuk kita guna. Tapi kegunaan tu untuk apa? Sama ada yang memerlukan ataupun pembaziran, ataupun sesuatu yang kita sepatutnya boleh guna cara lain untuk bayar musibah tu. Tapi kalau kita dah guna duit tu untuk bayar musibah, apa je yang tinggal untuk kita? So daripada awal kita kena lindung. Macam kita beli rumah, contoh kita beli rumah, apa yang kita akan buat dulu? Pagar. Sebab kita nak lindung. Betul. Tak boleh elak pencuri masuk. Kalau pencuri nak masuk, dia tetap masuk. Tapi pagar ni adalah satu perlindungan, orang kata tapisan awal untuk dia menyusahkan perompak tu masuk. Macam tu lah. Jadi kan, kalau ikut pengalaman Yen lah kan, sejak bila Yen kenal kepentingan duit ni? Tak semestinya lah kalau Yen kerja sekarang baru Yen tahu kan, sebagai seorang wealth planner ni kan. Sejak bila sebenarnya dalam kehidupan Yen lah Yen kenal apa itu duit dan kepentingan duit kita ni? Okey, kalau secara tak formal lah, masa kita kanak-kanak dulu kan, sebelum budak-budak dulu, saya tahu yang duit ni penting ketika saya kena marah dengan mak sebab saya ambil duit dalam pers dia tanpa kebenaran. Kita tak tahu. Kita tak tahu yang duit tu penting kan? Yes. So bila kita ambil duit tu dalam pers, kita kena marah, baru kita tahu macam, this is mencuri. Dan duit tu penting. Kalau dari aspek saya bekerja, lepas saya habis belajar, saya ada buat satu event dan saya ditipu. Saya perlu membayar dan menanggung hutang sebanyak RM25,000. Dan saya keluarkan semua duit simpanan saya termasuk tabung haji untuk habiskan dan bayar hutang tu. So dekat situ saya rasa sebenarnya, kalau orang kata macam, dia tak menjanjikan apa-apa dan sebagainya, saya memegang satu prinsip, aku kena ada duit dan aku kena kaya supaya aku boleh memberi. Sebab saya sendiri menanggung hutang dan saya fikir, kalau aku ni ada kerjaya, ada family dan aku masih rasa susahnya berhutang ni sebab ditipu kan, macam mana orang gelandangan yang miskin, yang memang tak ada apa-apa dan memerlukan bantuan. So saya rasa betul lah orang kata, kita sebagai orang Islam ni kena kaya bukan sebab untuk menunjuk, tapi sebab kita kena kaya sebab kita kena lebih memberi. Dan macam kalau kita tak kaya, macam mana kita nak bantu orang? Betul. Macam itulah. Betul. Tu kepentingan duit tu saya nampak begitu masa saya ditipu tu. Tapi saya tertarik juga pengalaman kecil masa Yen kecil atau jadi kanak-kanak dulu kan. Kita tak tahu apa sebenarnya nilai pada sekeping kertas kan. Walaupun kertas yang ada banyak-banyak warna lah kan, dia macam warna yang makin ganjil tu makin tinggi pula nilai dia kan. Dan dari situlah sebenarnya macam Yen kenal apa itu duit ya. Betul. Perlu ke kita menyandarkan nilai kehidupan tu pada sekeping kertas, iaitu duit tu sendiri? Kita biasa dengar orang kata jangan jadi hamba duit. Tapi pada masa yang sama kita memerlukan duit.
Dan nilai diri kita tak boleh terletak pada duit. Cuma apa yang kita boleh guna untuk duit ni, dia adalah satu medium. Maksudnya sebagai satu pengantara untuk kita dapatkan atau kita miliki apa yang kita nak. Cumanya duit ni kalau kita terlalu jadi hamba duit tu lah kan. Kalau kita rasa kita betul-betul terdesak nakkan duit tu, sebab itulah kita akan lakukan apa yang orang kata perkara-perkara yang luar kotak. Contoh, sebab tu ramai scammer. Yes. Sebab mereka terlalu terdesak memerlukan duit sampai dia letak diri dia setanding dengan nilai duit tu. Maksudnya sampaikan dia orang rasa kalau aku perlukan ini, inilah bayarannya. Kalau aku nak buat ini, inilah duitnya. Bagi saya lah, ada certain things yang kita perlu untuk letakkan harga. Kita ambil contoh sebagai content creator lah kan. Bila dia buat content, kalau orang tengok, kau menggunakan diri kau sendiri, you ada followers, you ada pengaruh. Jadi mereka letakkan itu sebagai harga dan nilai. Tapi pada satu segi, ada orang yang memandang, kenapa kau nak letak harga? Tak perlu pun, sebab dia menggunakan diri dia sendiri dan seolah-olah orang membayar diri dia. Jadi dua perspektif yang berbeza ni kadang-kadang menjadi satu perdebatan. Tapi dari segi content creator, bila saya sendiri sekarang dah buat content pun, saya fikir, itu adalah satu orang kata usaha dan satu skills dan effort yang penat. Memenatkan tenaga lagi kan. Kita nak fikir, segala konten tu kena fikir dan sebagainya. So kalau kita tak letakkan harga dari segi itu, saya rasa tak boleh juga. Macam mana kita nak cari makan? Sebab content creator pun perlu hidup, kan? Perlu makan dan sebagainya. Jadi kalau nak kata nilai duit tadi tu, dia depends pada niat dan perspektif masing-masing. Sebab kalau katakan niat dia adalah nak dapat duit tu because of kepentingan diri, maka dia akan jadi salah lah. Macam tu. Sama juga dalam apa-apa pun yang kita nak gain with the duit. Banyak sebenarnya dalam seminit dua yang Yen cakapkan tadi. Banyak yang saya nak unpack. Tapi bila saya nak fikir tu, ada pula poin baru. Tapi kita ambil yang terakhir tu lah kan. Maknanya kita manusia ni yang letakkan nilai pada duit tu. Duit tu hanya perantara. Betul. Dan dia hanya satu creation yang kita buatkan sebagai nilai. Dan apa yang cakap tu bergantung kepada niat kita lah kan. Betul. Kita yang tentukan duit tu akan bagi kebaikan pada kita ataupun kemudaratan kepada kita. Saya sukalah pendapat macam tu. Masing-masing kita tak boleh ukur niat masing-masing. Betul. Keikhlasan masing-masing dan kenapa dia nak dapatkan duit. Ada certain people, contohlah dia nak cari duit ekstra atau duit tambahan. Duit tepi lah kan. Pertambahan duit ni, dia akan rasa macam, kenapa aku nak cari duit tepi? Kita hanya boleh dengar apa yang dicakap daripada mulut. Niat dia kita tak tahu apa. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang sanggup buat benda yang terlarang. Contohlah curi duit masjid. Tapi niat dia untuk membantu mak. Dia tidaklah saya kata kita kena halalkan apa yang dia buat, which is dia mencuri sebab dia nak bantu mak dia. Tak. Sebab itulah niat tidak menghalalkan cara. Betul. Jadi sebab tu kita tak boleh nak ukur niat dan keikhlasan seseorang apabila dia nak cari duit tu. Sebab Yen dah cakap duit tepi tu, kita nak juga promo lah kan. Duit tepi ni adalah cara kita nak cari duit. Kita nak labur duit bukan daripada kotak yang asal. Sebab kita tahu kan, kehidupan makin sempit. Betul. Pada sekarang ni, bukan senang lah seperti 10 tahun yang lalu. Jadi mungkin rakyat ataupun pendengar kita ni ada hustle 2-3 job dalam satu masa. Tapi macam yang Yen cakap tadi, penting untuk kita mengurus dan melindungi duit kita. Betul. Kita nak tambah duit, tak salah nak jadi kaya, saya setuju. Tapi macam mana kita nak menguruskan duit kita? Okey, Yen, sebelum saya terlupa, kenapa Yen terjebak sebagai wealth planner ataupun yang saya juga fahamkan social media top recruiter dan influencer ni? Saya nampaklah dia macam adalah hubungan dia sikit kan. Tapi apa sebenarnya yang drive minat Yen untuk jadi ataupun terlibat dalam pekerjaan sebegini? Kalau boleh Yen ceritakan dulu, Yen ambil apa dulu di universiti and kenapa boleh berhijrah? Saya bermula di UiTM lah. Pendidikan tourism. Saya ambil tourism management. Jauh lari kan sekarang. Sebenarnya cita-cita saya adalah untuk jadi seorang guru atau pensyarah. Saya suka mengajar. Dan pada masa yang sama juga, masa saya belajar dan saya dah habis belajar pun, sebelum saya dapat kerja, saya adalah seorang freelance trainer untuk sekolah-sekolah untuk co-academic seni berbahasa. Contoh debat,
pantun, choral speaking and all. Apa saja yang berkaitan dengan mulut dan suara, saya train. Dan saya punya pendekatan mengajar, macam apa yang saya buat. Contoh, cikgu sekolah tak buat lakonan berkaitan takaful. Jadi saya punya pendekatan mengajar agak berbeza dengan cikgu. Jadi saya tak boleh jadi cikgu formal di sekolah. Jadi saya decide untuk waktu itu saya jadi freelance trainer lah. Kemudian saya bekerja daripada tahun 2015 saya grad sampai 2017 saya ada lebih daripada 8 kerja yang saya buat, which is semuanya tak sampai 6 bulan lah. Jadi orang akan cakap macam job hopping dan saya yang problem. Tapi perjalanan pekerjaan tu tidak ada apa-apa yang problem pun sebenarnya, cuma dia tidak sesuai dengan jiwa. Sebab saya nak jadi tenaga pengajar. Tapi di akhirnya 2017 tu saya bekerja sebagai seorang pensyarah di sebuah college di Melaka. Saya dah dapat apa yang saya nak, which is saya mengajar. Tapi ada macam saya rasa macam lag. Mungkin because of saya dekat bahagian mengajar memang mengajar, tapi dekat bahagian self diri saya tu saya rasa macam kurang because of saya tak sesuai dengan persekitaran ataupun tak sesuai dengan management yang ada. Sebab selain daripada mengajar, tahulah lecturer memang kena buat benda lain selain mengajar. So mungkin dia rasa saya tak sesuai dekat situ. Pada masa yang sama, bila menjadi seorang pensyarah di sebuah kolej swasta, dia akan ada masalah satu benda, kewangan. Sebab dia tak macam lecturer government dekat college IPTA dan UiTM, tak sama. Sebab dekat college swasta ni mereka bergantung pada capacity student. Jadi hak gaji kami ketika itu sebab 2017 dia ikut capacity student dan you punya qualification. Saya menggunakan ijazah secara muda saya untuk jadi seorang pensyarah dan capacity student ketika itu tak terlalu high. Jadi kalau saya sebut gaji pun orang akan macam, gaji pensyarah ke? 1460 untuk saya hidup di Melaka. Saya rasa macam quite tough. Jadi saya kena cari duit tepi. Masa tu saya fikir, why not saya cuba untuk menjadi seorang ejen takaful. Sebab saya fikir tak apalah, asalkan aku ada pertambahan duit sebanyak 500 mungkin, supaya saya boleh ada savings dan saya boleh bayar komitmen kereta dan rumah contoh. So waktu tu saya tak tahu pun yang ejen takaful ni you boleh tambah income secara drastik. Saya tak tahu. Masa tu saya hanya tahu yang kalau you cari klien, you ada commission. Itu saja. Dan ketika itu membuatkan saya rasa lebih nak lagi jadi ejen takaful. Sebab saya tak pandai menjual. Saya bukan orang sales. Tapi waktu saya jadi MC dekat satu event dekat UiTM ni, event ni adalah event awareness. Ada banyak slot awareness, cyberbully, sexual harassment, dan satu ni adalah berkaitan dengan cancer awareness. Lecturer saya yang mengajar saya ketika saya belajar, masa saya jadi MC waktu tu, dia adalah seorang cancer survivor rupanya. Masa saya habis belajar, dia cuti 2 tahun because of cancer lymphoma. Dia bagi sharing waktu tu, dan ayat dia yang terakhir sebelum dia turun pentas, dia kata, to all students and lecturers, kalau you tidak ada insurance, you better take one. Sebab I tidak ada insurance, sebab I rasa I healthy, dan I tahu UiTM boleh tanggung. Tapi because of UiTM hanya tanggung sampai you stage 2. Lepas tu dia tak tanggung dah. So nak tak nak dia kena pulih pada stage 2. Dia kata I dah tak boleh ambil insurance, so I take for my family, husband dengan anak-anak insurance. I dah tak boleh ambil, so I menyesal dekat situ. So kalau you guys kalau ada peluang, tolong ambil. Kalau tak ada duit, minta parents ambilkan untuk you. Sebab walaupun you students, musibah tetap boleh datang. Dan kalau katakan parents tak nak ambil untuk you because tak mampu ke, ataupun parents rasa tak penting, today you boleh sign up jadi agent part time and you boleh dapat klien, bantu klien untuk ada perlindungan, you dapat commission, you take for yourself. Itu ayat dia yang membuatkan saya rasa macam wahyu tu datang pada hari tu Dia datang pada hari tu sebab saya tak pernah terfikir pun yang pernah pergi interview untuk jadi ejen semua adik saya, bukan saya. Jadi macam bila saya dengar tu, saya terus contact my friend yang saya ambil insurance dengan dia beberapa bulan lepas. Saya contact dia dan saya cakap macam nak jadi ejen part time. Because of that. Dan adalah sebab-sebab lain kenapa yang membuatkan saya lebih kuat nak jadi ejen. Sebab ejen kami satu family hilang, tak dapat dikesan. Dan my mum yang turun naik hospital masa I warden, masa my sister warden. So my mum yang jadi ejen waktu tu. Dia turun naik settlekan GL bill and so on. So waktu tu macam kalau aku jadi ejen, maybe aku boleh help my family first. And then baru I boleh tolong kawan-kawan and so on. Macam tu lah. Jadi waktu time jadi pensyarah and kebetulan MC pada ketika itu, lecturer yang dulu cakap tiba-tiba terus zam dia masuk dalam diri kita. I see. Itulah cerita yang saya akan ulang kalau orang tanya kenapa saya jadi ejen. Sebab biasanya orang akan cakap because of income. Tapi ketika itu saya tak tahu. Bila saya dah dengar presentation daripada my leader tu, baru saya macam this thing can make money. Lagi ramai kita cari orang yang kita bantu, then commission will go kepada kita.
Dan duit tepi yang saya nak 500 tadi tu, dia sudah tidak menjadi 500 lagi. Ramai orang tak tahu yang menjadi seorang ejen takaful ni, seorang klien yang kita dapat, dia akan consistently 6 years for the commission. Maksudnya seorang yang ambil takaful dengan kita, sekiranya dia konsisten bayar, commission tu akan dapat kepada kita selama 6 tahun. Jadi kalau kita dapat, dia jadi macam income yang snowball lah. Ya, betul. So macam contoh, saya jadi ejen 2017. Tahun ni tahun 2023. Dan 2017 punya dah tak adalah commission tu. Dah tak adalah, maksudnya dah start from 2018. So dia macam duit tepi tu, dia masih duit tepi, tapi sebenarnya dia duit tepi tu dah berimbun dah. Duit tepi dia beranak. Beranak. Berimbun ya. Tapi apakah sebenarnya cabaran lah kalau kita nak tahu kan, dalam menguruskan tim, dalam menguruskan kerja dan menguruskan, mungkin dalam tim tu pun ada perbelanjaan duit in, cash out dan semua kan. Apa cabaran-cabaran yang mungkin Ian boleh share? Kalau cabaran banyak dari segi pecah dua, klien dan juga tim. Kalau klien yang kita jumpa kan, rejection memang banyak. Maksudnya this business is a rejection business. Pekerjaan kami adalah pekerjaan yang rejection. Memang orang akan reject. Jadi kami sebenarnya kena cari rejection. Bila ada rejection, maksudnya okay, orang masih belum aware. Banyak lagi lah kerja kita nak bagi awareness pada orang. Untuk membetulkan persepsi orang sangat susah. Sebab kita pun memang banyak tahu benda-benda viral tentang insurans. Orang akan skeptikal dan sebagainya. Sampai saya pernah buat satu statement dekat social media. Saya cakap, kita ni ejen takaful, netizen ni, kalau lalu sebelah ejen takaful dekat dia orang, bernafas pun dia benci. Kan? Sebab ejen takaful ni, dia ada satu aura yang orang akan macam tak suka betul. Padahal kita tak buat apa-apa. Cumanya, kita ni nak share awareness kat orang. Sebab tu saya membawa satu watak yang bukan menjual. Sebab tu saya kata saya tak pandai menjual. Saya memberi sharing. Saya berkongsi kisah, saya berkongsi pengalaman. Sebab saya sendiri adalah seorang pesakit slip disc, dan saya menggunakan medical card. Kalau saya tak ada medical card tu, saya akan habis puluhan ribu. Sebab yelah, slip disc mahal kalau operation kan. Jadi bila kita share awareness pada orang, saya rasa dia lebih dekat dengan hati orang. Dia bukan saya menjual dan saya bukan memaksa. Bila kita bercerita kepada orang apa yang kita alami, pengalaman yang kita dah entertain. Contoh macam saya ada seorang kawan baik yang ambil dengan saya, dan waktu tu dia ambil memang paling minimum because of komitmen dia ketat. Lecturer sama dengan saya di college tu. Bila kita buat financial check up, siapa yang nak ambil insurans, kita kena buat financial check up. Kita kena tengok komitmen dia, adakah dia eligible untuk ambil. Kalau komitmen dia ketat dan memang tidak ada surplus dalam dia punya gaji, saya memang takkan benarkan dia ambil. Waktu tu ketat, tapi dia cakap, aku nak ambil juga. Dia cakap, sebab aku ada hutang yang aku tak bayar lagi. Kalau aku mati, ada something yang family aku boleh guna duit tu untuk bayar hutang tu. So nak tak nak, saya kira kan very minimum one. Dan genap setahun dia meninggal. Waktu tu kita menangis kawan baik kita meninggal. Dan pada masa yang sama, saya tengah isi form untuk luluskan hibah dia kan, untuk requirement dan so on. Saya ada rasa satu macam sedih kawan baik saya meninggal, tapi saya lah orang yang family dia akan cari, dan saya lah yang memegang amanah tu. Jadi bila saya serahkan borang untuk kelulusan hibah dia, dan family dia dapat teks yang macam, Ain, terima kasih, hibah dah lulus, hutang kereta arwah dah selesai. So saya rasa macam, okay, I think kerja ni memang kerja yang memang saya akan teruskan sampai bila-bila. Sebab dia bukan sekadar saya menjual, saya share experience. Dan tak kisahlah pampasan tu banyak ke tidak, tapi akhirnya pampasan itu memang membantu pada family. Jadi itulah saya terkesima lah dengar cerita, dan cerita-cerita yang Ian ada ni adalah sebenarnya cerita yang terlalu dekat dengan semua orang. Betul. Tetapi itulah masalah di kalangan masyarakat kita ni, kita masih lagi tidak keluar daripada pemikiran apa itu duit dan kenapa kita perlu duit. Kan orang nak cari duit untuk orang belanja duit. Tapi yang macam Ian cakap tadi, tak ramai di kalangan kita yang tahu kepentingan untuk melindungi duit tu. Dan gapnya di sini adalah kesedaran. Kan? Macam mana kita sama-sama bekerjasama untuk kita tingkatkan kesedaran untuk masyarakat kita. Itu yang pertama lah saya nampak. Tapi yang keduanya, saya rasa ini satu perspektif baru kepada saya. Apa yang Ian buat, kerja Ian sekarang ini sebenarnya bukan saja untuk value creation ataupun hashtag duit tepi, hashtag nanti ya, tapi ia sebagaimana untuk kita
membantu orang, memudah carakan orang dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Dan dari situlah saya nampak peranan dan jasa orang-orang yang terlibat dalam kerja seperti Ian ni sendiri lah. Dan yang ketiganya saya rasa cerita-cerita Ian ni adalah cerita yang dia boleh feel lah Ian. Saya macam terkesima dan macam bila arwah kawan tu meninggal, Al-Fatihah kepada arwah. Cerita-cerita Ian ni adalah sebenarnya yang terlalu rapat and feel, sebab kita pun dalam kehidupan masyarakat yang sama kan, banyak rakan-rakan kita yang disebabkan faktor kesihatan, faktor kemalangan, kecelakaan dan sebagainya telah pergi meninggalkan kita. Tadi saya rasa baguslah. Okey Ian, kita nak balik semula kepada podcast Duit Tepi kita pada ini kan. Seperti yang Ian cakap tadi, disebabkan limitation lah desakan dalam hidup Ian dengan kenaikan harga barang dan sebagainya, Ian ada satu motivation nak cari duit tepi kan. Apa pesanan Ian kepada rakan-rakan pendengar di luar sana yang mungkin dia pun nak cari duit tepi, mungkin bukan sebagai wealth planner, bukan sebagai influencer ataupun content creator, tetapi orang-orang begini masih teragak-agak, boleh ke aku cari duit tepi ni? Apa aku boleh buat? Apa first step yang aku boleh buat? Apa yang boleh advice lah semudah-mudahnya pada mereka? Saya ambil pengalaman saya sendirilah. Saya sebagai seorang pensyarah yang nak beralih ke konsultan takaful, saya tidak berhenti kerja hakiki. Maksudnya saya akan teruskan kerja hakiki pada masa yang sama saya kerja part time as takaful consultant. Dan saya akan pastikan yang saya ada savings. Dalam masa 6 bulan saya jadi ejen part time, saya menyimpan. Sebab kita nak beralih dari satu zon ke zon yang lain, sangat berbeza punya zon. Bukan kerja makan gaji dah, kan? Jadi saya kena ada savings. So masa 6 bulan saya jadi ejen tu, saya tak sentuh saya punya commission. Sebab gaji hakiki yang 1460 tadi tu cukup. Cuma saya nak tambah. Jadi bila cukup, okey, leader saya cakap lah, selama kau kerja selama beberapa tahun ni, kau bermewah ke? Tak. Ikat perut? Tak juga. Cukup-cukup. Okey, maksudnya tak ada masalah untuk engkau buat benda yang sama pada 6 bulan ni. Maksudnya komisen yang saya dapat sebagai ejen, saya simpan tak boleh sentuh. So bila kita tak sentuh, pada bulan ke-6 saya dah dapat ada dalam 7 ke 8 ribu. Dan barulah saya resign yang lecturer tu, saya tinggalkan dengan elok dan saya turn to full time. Jadi nasihat saya kepada mereka yang nak buat bisnes atau yang nak cari duit tepi dan pada masa yang sama ada kerja hakiki, tolonglah planning kewangan elok-elok. Kita selalu dengar duit tak boleh memberi kebahagiaan. Jangan tipu. Jangan tipu. Sebab segala-galanya perlukan duit, ya? Segala-galanya perlukan duit. You nak duduk hotel dekat Port Dickson pun you kena pakai duit. Okay? Tak ada orang nak healing kebahagiaan. Lepas tu ada orang cakap, kita healing kat air terjun, tak payah pun. You pergi air terjun naik apa? Pakai minyak kan? Duit. Okay. So, kenapa perlunya you fikir tentang duit ni? Sebab dia tidak ada turning back. Maksudnya you dah pilih jalan itu, itulah dia. You boleh pusing balik ke belakang. Maksudnya tak berjaya lah aku buat benda ni, jadi aku kerjalah makan gaji balik. Dia dah jadi macam satu benda yang dah tak jadi macam motivasi diri lah. Kenapa perlu juga untuk you fikir planning duit ni, savings, supaya you nak turn daripada makan gaji ke duit tepi atau nak pertambahan duit ni tadi. Emosi dan energi adalah berkaitan dengan duit. Contoh, Kejap. Saya nak ulang lagi sekali. Saya rasa satu ayat yang penting yang kena cakap lagi sekali. Emosi dan energi bergantung kepada duit. Kenapa tu? Elaborate sikit yang tu. Okay, bukan saya je. Our team, kesemuanya mengalami perkara yang sama, which is bila kita kurang duit, dia akan menyebabkan emosi dan energi tu drain. Pengalaman berbeza-beza. Saya masa turn to full time untuk jadi ejen takaful, saya accident kereta. Kereta saya like total loss di bahagian kiri. Bila kereta masuk bengkel, saya drain energi sebab duit. Saving saya akan berkurang. Saya terpaksa ambil Grab. Okay. Lepas tu sebab tu saya decide pindah Seremban. Sebab kalau saya daripada Melaka ke Seremban naik Grab, hari-hari berapa tu ya? Satu kali jalan 100 lebih masa tu. Tapi masa tu Uber kot. Kan? So bila saya fikir, makan lagi, sampai saya pinjam kereta ex-student saya waktu tu. Sebab saya dah tak ada kereta saya kat bengkel kan. Dia bagi pinjam dengan percuma. Save duit saya. Tapi minyak tol have to pay. Sebab itulah saya decide pindah Seremban. Duit ni dia macam, saya ada kawan yang dia berhenti jadi ejen sebab tak ada duit. Contoh,
kita buat bisnes ataupun duit tepi ni, macam contoh extra income, kita berniaga, kita jadi ejen, tak kisahlah hartanah ke apa-apa saja, produk-produk yang di luar sana tu, tujuan kita buat adalah untuk tambah income. Betul. Tapi kalau income-nya kurang, kita drain lah. Yes. Contoh, saya nak set appointment dengan prospek, saya tak ada duit, jadi saya akan batalkan appointment tu. Commission masuk tak? Tak. Sebab saya dah batalkan. That's why saya kata, you nak tambah income, nak cari duit tepi, tak kisahlah you nak buat berniaga apa pun, you kena plan kewangan sedia ada tu dulu. Sebab itulah lindung dulu duitnya. Sebab kalau you dah tak ada duit, baru nak start berniaga, duitnya tak ada, you akan drain. Lama-lama you akan stop. Mana dalam bidang perniagaan pun cash flow tu penting. Ya, maknanya duit masuk, duit keluar. Ini penting untuk kita sustain bisnes kita. Okey, tu antara nasihat dia lah, kena ada simpanan, kena ada pengetahuan untuk melindungi duit. So saya rasa dua tu lah antara nasihat Yen kepada rakan-rakan pendengar di luar sana, bagaimana untuk kita tambah duit tepi ataupun nak move into business dan perniagaan. Okey Yen, antara nak cari duit dan kita nak uruskan duit, mana yang lagi susah? Dua-dua susah. Dua-dua susah. Tapi yang lebih susah adalah urus. Sebab nak cari duit, dah tahu dah kat mana. Contoh, kalau kita tak cari klien pun, kita boleh buat benda lain untuk cari duit. Sekarang ni banyak, you tak perlu pegang produk, you jadi affiliate pun boleh jadi duit, kan? Tapi nak urus tu problem. Sebab bagi saya lah, makin banyak income you akan rasa lebih bernafsu untuk berbelanja. Kalau you tidak ada proper planning, memang tak boleh. Saya adalah seorang manusia yang sangat problem dalam pengurusan sebelum ini. Bila saya cuba, maksudnya pengurusan masa, pengurusan dengan kawan-kawan, komitmen. Jadi bila saya menjadi seorang konsultan, saya consult orang pada masa yang sama saya belajar pada ketika awal-awal kan. So sekarang ni saya dah consult orang dan saya pun perlu dikonsult. So saya adalah konsultan saya untuk konsult saya. Jadi dia lebih kepada macam nak urus duit ni, dia akan jadi satu keadaan yang macam, contoh, dulu saya tak faham tau kenapa orang yang berbisnes, terutamanya ejen unit trust, ejen insurance, perasan tak diorang akan sentiasa tukar kereta, kan? Tukar kereta. Okey. Dulu saya tak faham. Upgrade. Dia kata upgrade lah istilahnya. Adakah untuk show off? Adakah untuk flex? Okey, dulu saya tak faham. Tapi now saya faham. Okey, mungkin ini satu perspektif yang orang tak tahu dalam industri takaful. Kenapa ejen-ejen takaful ni, atau ejen unit trust, ejen property ke, tak kisahlah, mereka akan ada tendensi untuk change dia punya lifestyle a bit setiap perubahan hidup. Sebab apa? Diorang perlu untuk ada booster supaya diorang terus bekerja. Contoh, katalah tahun pertama dia jadi ejen, dia guna Azia. Kemudian masa tahun keempat, dia adalah seorang top producer. Income dia dah banyak, komisen dia dah tinggi, dia masih dengan Azia. Percayalah, pada tahun kelima, dia takkan buat lagi menjadi top producer macam yang tahun pertama. Sebab dia selesa dengan income yang ada. Saya cuba nak faham. Maksudnya kat sini, bila kita upgrade kehidupan kita, maknanya tujuannya adalah untuk kita keluar daripada zon selesa kita. Betul. Untuk kita lebih agresif, lebih rakus lagi dalam mencari duit. Itu maksud dari segi perspektif Yen lah. Sebagai wealth planner, kenapa kita lihat banyak orang upgrade dari Betul. Bukan perspektif saya je. Dia macam, saya explain kenapa dia orang buat macam tu. Okay. Dan kenapa dia orang start untuk beli rumah, beli aset, supaya dia orang tidak drain energy dengan emosi tu because of duit. Macam saya cakap tadi, kan doktor tanya, mana lebih susah? Urus ke cari? Dia orang tahu nak cari kat mana. Sebab tu dia orang berani untuk tambah komitmen supaya dia orang boleh cari lebih kemudiannya. Because of dah ada proper planning untuk cara urus, maka dia tidak ada masalah untuk mencari. Sebab tu saya kata, kalau salah urus, sebab ada yang mendapat nasihat yang salah. Okey, contoh, belum lagi setahun dua, income tak berapa strong dan stabil, dipaksa membeli kereta mewah, dan kemudiannya dia sendiri tidak mampu untuk menampung pengurusan tersebut, dia drain. Orang yang menasihat tak ada masalah, dia sendirilah. Sebab tu kadang-kadang kita sendiri perlu proper planning. Sebab kita cari duit tepi penat, kenapa kita biar orang luar yang nasihat apa kita nak buat? Okey, soalan yang kedua, teka-teki ni. Tadi antara cari dan urus. Sekarang ni antara urus dan labur, mana yang lagi susah? Masih urus ke ataupun sekarang ni labur pada pendapat Yen? Sebenarnya kalau ikut kami mau urus. Okey. Labur ni
bagi saya dia tidak susah. Cuma dia kena ada ilmu. Sebab salah labur rugi. Dalam pelaburan investment, dia high risk high return. Okay, sebab tu datang high risk tu dulu. Dia kena terima dengan hati yang terbuka dan berlapang dada. High risk. Kalau rugilah aku. Dia senang. Maksudnya untuk mencari dana dan tabung yang sesuai untuk dia labur, itu yang susah. Sebab ada certain perunding yang dia tak cerita perkara sebenar dalam pelaburan. Dan sampaikan ada yang tersilap boleh melabur dalam insurans. Tak boleh. Dalam takaful tidak boleh melabur. Takaful untuk melindungi sahaja. Jadi bila wujudnya saya boleh kata ejen-ejen yang tidak bertanggungjawab ini, dia akan menyusahkan kami, which is pihak-pihak yang kami sebagai ejen yang bercerita, okay, yang ini untuk apa? Bakul ini adalah untuk melindungi, bakul ini untuk melabur. Jadi bila dia salah bakul, dia jadi pukul rata lah. Okay, ejen ni tak bagus. Okay, takaful ni menipu. So dia jadi problem kat situ. Bila urus dengan labur ni, kita tahu differentiate, sebenarnya memang susah lah urus juga. Sebab kalau kita salah urus pelaburan tu, tapi nak labur senang. Pilih je lah. Yang mana yang kita nak kan. Betul. Kita sebutlah contoh ASB. Kita ada banyak. Ada ASB, ada tabung haji, ada KWSP, banyak. So dia depends kepada diri sendiri, kita nak yang macam mana. Contoh, bila you masuk dalam KWSP, takkanlah you nak keluarkan dalam masa terdekat kan. Sama juga macam tabung haji dan juga ASB. Mungkin you rasa macam dia punya interest tak terlalu tinggi seperti dulu. Sebab tu pemilihan dana ataupun pemilihan jenis pelaburan ni, dia depends on you dan ilmu yang you ada. Saya berani cakap, saya sebagai ejen pun, saya akan pesan pada prospek dan pada netizen semua, tolonglah you sendiri kena belajar juga. Sebab tak semua perkara you boleh percaya dari mulut seorang ejen. Sebab nanti kalau apa-apa yang berlaku, kalau kita pergi mana-mana mahkamah pun, yang cakap mulut ejen tak boleh guna dalam buku polisi yang kita guna. So hitam putih tu adalah bergantung pada buku polisi. Sebab tu you sendiri pun kena ada ilmu supaya tak ditipu lah. Tu je. Jadi betul lah apa yang kata, pengurusan itulah yang paling susah, yang paling complicated, tapi itulah yang paling penting. Betul. Antara kita cari, antara kita urus dan kita labur, maka kita semua kena ada ilmu dan pengalaman. Betul. Lah macam mana nak uruskan duit ni sebenarnya kan. Master pengurusan, you akan master yang lain. Tu pun kita kena jadikan keyword ya. Master pengurusan, kita master yang lain. Okey, Yen, dalam beberapa minit yang berbaki ni sebenarnya kan Yen. Okey, Yen percaya tak dalam keberkatan mencari rezeki? Yes, mesti. Pada pengalaman Yen, apa cara yang kita boleh buat untuk dalam duit yang kita cari, duit tepi ni, kehidupan kita akan menjadi lebih berkat? Selalu orang akan cakap macam, alah klisenya kan, kita nak cerita tentang kerohanian ni kan, klise. Tapi bila saya dah alami sendiri, benda tu jadi satu macam, this is the thing. Contohnya, macam ada certain times yang kita rasa macam kita dah cari income ni penat, jadi semua kita punya. Okay, sebenarnya kalau nak kata tentang zakat pendapatan is very important, of course. Tapi bila kita cuba tengok balik duit yang kita dapat tu, dari segi extra income yang kita dapat, kenapa Allah izinkan untuk kita dapat income itu? Maksudnya ada certain portion yang you perlu untuk sedekah pada orang. Saya sendiri, saya jenis yang bukan suka-suka memberi duit pada orang. Saya suka memberi barang atau makanan. Saya sangat suka belanja kawan-kawan saya makan. Maksudnya bukanlah nak kata macam aku belanja kawan-kawan makan, hari ni aku nak income macam ni. Tak. Sebab kita kena didik hati kita, ataupun kita kena didik diri kita untuk tahu yang duit yang kita dapat ni tak semuanya hak kita. Jadi nasihat saya pada orang ramai, katalah kalau you ada niat untuk cari duit tepi, tambah extra income, make sure ada beberapa entiti ni yang you kena pentingkan, especially family, parents, adik-beradik, which is saya akan belanja diorang. Walaupun saya tak bagi duit, saya akan belanja makan, saya akan belanja holiday, saya akan belanja barang-barang, and then kawan-kawan belanja je makan. Ada kawan saya ni, saya praktikkan belanja kawan-kawan. Kawan saya, dia praktikkan satu minggu, satu hari, especially hari Jumaat, dia akan duduk makan di kedai dan dia akan randomly pick meja untuk bayarkan. Yang seorang lagi kawan saya pula, dia akan pergi drive thru McD, dia akan randomly
pick belakang kereta untuk dibayarkan. Kalau ratus-ratus lah. So sedekah ni banyak cara. Apa pun yang kita buat adalah untuk keberkatan. Sebab mak saya selalu cakap, kita bagi mak kita duit, bagi ayah kita duit, bila kita tak bagi tu, kita rasa macam something kurang. Kenapa kurang bulan ni? Maksudnya bukan kurang income, kurang rasa macam something happen ni, something lack. So bagilah parents serendah RM10 pun, sebab you nak berkat dan sucikan you punya pendapatan tu. Sebenarnya InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk Yen dan industri Yen. Okay, last ni memang last lah Yen. Kita pun nak habis. Dalam 30 saat ke 1 minit, apa pesanan terakhir ataupun your last advice lah to our listeners out there, apa yang Yen nak sampaikan pada mereka? Okay, ada dua. Satu, bagi mereka yang memang sentiasa nak melabur ataupun nak berbelanja, tolonglah fikir untuk protect dulu duit tu. Okay, you beli rumah, you nak pasang pagar dan pintu, ada yang pasang CCTV, nak ada security. Itulah dia perlindungannya. Sebab kita tahu walau pasang CCTV sehebat mana, security you ambil seramai mana pun, you tak boleh lari daripada perompak. Sama macam takaful, which is you lindung dulu duit you. You tak boleh elak daripada kemalangan dan sakit. At least poket dan gaji serta simpanan you tak bocor. Itu je sebenarnya kita punya konsep takaful ni. Itu dari segi yang belum ambil. Yang kedua, mereka yang ingin cari duit tepi, which is tambah extra income, pada masa yang sama ada kerja hakiki. Saya nak nasihatkan, daripada you guys merungut di social media, barang naik, petrol naik, kerajaan tak adil dan sebagainya, income itu ini, apa kata you tak payah cakap apa-apa, cari solusi untuk tambah income. Sebab kalau you perasan, orang-orang yang tak merungut ni, bukan mereka kaya, mereka cari solusi. Sebab percayalah, you merungut macam mana pun, barang takkan turun harga. Betul. Sampai bila-bila. Sebab kalau kita nak fikirkan merungut, matilah kita kan. Asyik merungut je. Asyik merungut je, memang tak boleh jadi apa. Jadi cari solusi, keluar dari zon yang selesa. Sebab percayalah, kalau you keluar dari zon yang selesa, perkara paling worst yang akan happen adalah you gagal dan you boleh mula semula. Tak ada orang lagi saya dengar mula buat bisnes, mereka gagal dalam bisnes tersebut dan mereka mati. Tak ada. Mereka cuma ulang balik semula saja. Tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama saya dan juga Yen, ataupun dalam Instagramnya Papa Yen, seorang wealth planner, social media top recruiter dan influencer dalam siri podcast Duit Tepi. Sekali lagi, Duit Tepi ini adalah mengungkap hubungan duit dan manusia, dan di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, perbincangan Yen dan juga saya dalam siri podcast Duit Tepi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang cara pemilikan, pencarian, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting, bagaimana untuk kita boleh menyumbangkan keberkatan dalam hidup kita seharian. Terima kasih sekali lagi dan kita berjumpa dalam siri yang seterusnya. #Duit Tepi.